Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, anda bersama dengan saya Ustaz Zai. Kita berada dalam siri kisah Nabi Ulul Azmi dalam Al-Quran. Siri ini adalah berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah nabi-nabi yang menerima ujian paling berat dalam hidup mereka dan cara mereka atasi ujian itu. So tuan-tuan dan puan-puan, siri ini saya buat khas untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menghadapi mungkin stres, mungkin sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang rasa susah sangat nak move on dengan masalah ini. So siri ini sangat bagus, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat inspirasi daripada kisah bagaimana nabi-nabi yang Allah SWT telah berikan ujian yang sangat berat. Nabi ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah beri mereka kelebihan, bukanlah ada power yang hebat-hebat, yang boleh itu, boleh ini. Nabi ini dapat martabat tinggi di sisi Allah kerana mereka mampu menerima ujian yang berat daripada Allah. Mereka ini insan terpilih yang mempunyai hati yang sangat suci, yang mempunyai hati yang sangat bagus dan mempunyai kekuatan dalaman yang sangat kuat, boleh menerima ujian dan juga tugasan yang Allah beri kepada mereka. Sebab itu mereka ini terpilih sebagai Nabi. So Nabi ini bukanlah nak cerita hebatnya itu pada banyaknya mukjizat, tetapi hebatnya itu pada berapa banyak ujian yang dia terima dan dia atasi. Sebab itu ada satu golongan Nabi ini dinamakan Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabi yang menerima ujian yang berat tetapi mereka mempunyai keazaman yang tinggi. Kita dah habis cerita dalam beberapa siri yang lepas kisah Nabi yang pertama, iaitu Nabi Nuh. Nabi yang berdakwah 950 tahun. 950 years. Less 50 tahun nak cukup 1000 tahun. 950 tahun berdakwah, malangnya yang beriman less than 100. Kurang 100 orang beriman. Punyalah lama berdakwah tetapi yang berimannya sikit. Ini ujian besar kepada Nabi Nuh. Tetapi pengajarannya kepada kita yang paling besar adalah jangan fikir kita dakwah itu lama, ramai orang nak ikut. Fikir yang ikut kita itu adalah pengikut yang berkualiti. Nabi SAW berdakwah lama pun ada orang tak suka dengan dia. Nabi SAW duduk di Mekah itu bertahun-tahun pun ada orang benci dekat dia. Nak menceritakan dakwah ini bukan pada kuantiti tetapi pada kualiti dakwah itu. Itu cerita Nabi Nuh. Ini kita tengok pula cerita Nabi yang kedua, iaitu Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian demi ujian demi ujian. Nabi Ibrahim ini sampai diberi privilege oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan dengan nama, dia ini diberi nama Khalilullah, yang disayangi oleh Allah, yang dekat dengan Allah. Sampai macam tu sekali. Nabi Ibrahim ini, dia ini sangat hebat. Sehingga kan kita hari ini sebut nama Nabi Ibrahim. Walaupun dia Nabi untuk umat sebelum ini, namanya disebut sehingga hari ini. Dekat mana Ustaz? Dekat dalam selawat kita dalam solat. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehinggalah akhir kita punya selawat itu kita sebut fil alamina innaka hamidun majid. Sehingga akhir itu still lagi ada nama Nabi Ibrahim. Nak menunjukkan hebat Nabi Ibrahim ini. Ujian yang kita dah tengok tentang Nabi Ibrahim ini, ujian pertama, Nabi Ibrahim berhadapan dengan dirinya sendiri mencari Tuhan. Dia nak tahu siapa Tuhan dia ini. Maka dia tengok bulan, bintang, matahari. Akhirnya Allah bagi tahu kepada dia, no, itu bukan Tuhan. Tuhan itu kekal dan tidak mati. Hayyun la yamut. Tuhan itu kekal hidup dan tidak mati. Tuhan itu kekal. Kan kita selalu belajar kan sifat 20 kan. Allah wujud, qidam, baqa. Allah itu baqa. Baqa ini maksudnya apa? Dia ini kekal selama-lamanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas habis settle dengan diri sendiri, dah tahu Allah itu Tuhan, nak dakwah. Dakwah pertama kepada siapa? Kepada ayah. The problem is ayahnya adalah manufacturer
berhala di negeri dia. Ayah dia itu adalah manufacturer berhala. Macam mana nak dakwah ayah? Ya Allah, susahnya. Sampai akhirnya kena halau dengan ayahnya sendiri sebab berdakwah perkara yang betul. Itu ujian Nabi Ibrahim yang kedua. Dah tahu kebenaran, nak bagi tahu kebenaran kepada orang, akhirnya keluarga yang paling dia sayang buang dia. Boleh jadi apa yang kita buat ini tidak disukai oleh keluarga. It's okay. Asalkan benda itu kebenaran, dekat dengan Allah, sudah pasti Allah ada dengan kita. Tak cukup 2 ujian. Allah bagi ujian yang ketiga kepada Nabi Ibrahim. Untuk Nabi Ibrahim ini lulus semua ujian ini. Sebab ada satu tugasan besar Allah nak bagi kepada Nabi Ibrahim. Apa tugasan tu? Kita tengok hujung nanti. Ada satu tugasan besar Nabi Ibrahim kena buat. So sebelum nak lulus semua ujian ini, sebelum nak dapat tugasan itu, Nabi Ibrahim kena lulus semua ujian ini. Ujian kedua lulus. Alhamdulillah. Ujian ketiga, nak dakwah kaum pula, naik satu lagi level. Ayah dah dakwah, nak dakwah kaum pula. Nak dakwah kaum, kaum tak terima pula. Kaum bukan setakat tak terima, kaum bakar dia hidup-hidup. Ganasnya, ya Allah ya Rabbi. Kita ni tahap orang tak terima kita, tak ada orang bakar kita. Tapi Allah SWT nak ceritakan tahap maksimum Nabi Ibrahim ini berdakwah, akhirnya dibakar hidup-hidup. Tetapi kerana kebenaran, Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah sebut kepada api, Allah sebut qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim. Sebab apa? Sebab Allah akan selamatkan hamba-Nya di waktu hamba-Nya tidak berdaya lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab Allah itu Maha Penyayang. Allah sentiasa ada dengan kita. Itulah Allah. Ujian ketiga pun settle, selamat. Datang pula ujian yang baru. Nabi Ibrahim berkahwin dan hidup bersama-sama dengan isterinya. Malangnya Allah belum bagi zuriat. Allah tak bagi zuriat setahun. Allah tak bagi zuriat 2 tahun. Allah belum kurniakan zuriat 3 tahun. Sehinggalah umur Nabi Ibrahim 80 tahun. 80 years tak ada zuriat. Kalau kita lah 80 tahun dah tak ada zuriat, kita dah kata tak apalah, tak ada rezeki. Tetapi Nabi Ibrahim terus menerus minta dengan Allah, ya Allah tolonglah kurniakan zuriat. Ya Allah tolonglah kurniakan zuriat yang baik untuk aku. Ya Allah tolonglah kurniakan zuriat yang baik untuk aku. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tinggalkan doa hamba-Nya. Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Isterinya telah pun habis waktu untuk mengandung. Iaitu kita panggil dia dalam ilmu sains, kita panggil dia menopause dah. Dah habis dah, tak boleh mengandung dah. Dah tamat dah dia punya waktu nak mengandung tu. Tetapi Allah izinkan ada anak. Ini kisah yang kita nak tengok hari ni. Kita nak tengok dalam surah yang sangat menarik, iaitu surah Az-Zariyat, daripada ayat 24 sehinggalah ayat ke-30. Jom kita tengok sama-sama surah Az-Zariyat ayat 24 hingga ayat 30. So boleh buka sama-sama, boleh take note surah Az-Zariyat, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini cerita dalam surah Az-Zariyat. Apa cerita dia ni Ustaz? Ceritanya tadi kita dah tahu Nabi Ibrahim 80 tahun, dah hampir umur tua, tak ada anak lagi. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak dengan cara ketika Nabi Ibrahim duduk lepak-lepak dekat rumah, berehat-rehat dengan isteri, tiba-tiba datang dua orang lelaki. Dua orang lelaki ini datang berpakaian yang sangat putih, sangat handsome. Tak pernah tengok pun orang macam gini ni, handsome sangat ni. Orang ni pun datang dan nak singgah rumah Nabi Ibrahim. Maka Allah tanya dekat kita, Allah tanya kepada Nabi Muhammad, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kamu tahu tak cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim yang sangat-sangat mulia? Nabi Ibrahim didatangi tetamu mulia. Sebenarnya dua orang lelaki itu bukanlah manusia, tetapi dia adalah malaikat yang Allah utuskan untuk mendatangkan berita gembira ini. Bila sampai sahaja, maka apa yang malaikat dua orang ni sebut? Faqalu salama. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Maka Nabi Ibrahim pun sebut, qala salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam, wahai orang yang saya tak kenal. Walaupun tak kenal, Nabi Ibrahim layan mereka ini seperti tetamu rapat, saudara mara. Dia balik, dia masuk ke dapur, dia masuk rumah, dia jumpa isteri dia. Faragha ila ahlihi, maka dia suruh isteri dia masak. Ada tetamu datang ni. Faja'a bi'ijlin samin, maka dia datang dengan membawa unta ataupun lembu yang sangat-sangat gemuk. Unta ataupun lembu yang sangat gemuk ini dia hidang makan untuk dua orang lelaki ni. Dia tak tahu yang dua orang lelaki ni adalah malaikat. Malaikat mana makan? Tapi punyalah dia ini mempunyai sifat memuliakan tetamu, tak kisahlah siapa pun datang. Dia jamu juga makan. Faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim, maka dia pun tolak pinggan tu, pergi jauh sikit ke dia orang ni, bagi rapat sikit, makanlah. Dia tengok lama-lama orang tu, dia masuk, keluar balik, tak makan. Dia duduk, tak makan. Maka dia pun tanya, qala ala ta'kulun, kamu tak makan ke? Orang ni pun tak makan, diam saja. Fa'aujasa minhum khifah, maka ketika itu Nabi Ibrahim mula takut. Kalau orang datang rumah kita jadi tetamu, orang tu kita tak kenal, tapi disebabkan kita ini baik hati, kita jamu dia makan. Kita jamu dia makan, letak makanan sedap-sedap depan dia, sikit pun tak jamah. Apa perasaan kita? Perasaan kita apa? Gembira, Ustaz. Orang tak makan, saya makan je lagi. Tak. Perasaan kita adalah kita risau. Apa pasal pula tak makan ni? Adakah dia nak buat satu kejahatan kepada kita? Dia ni orang jahat ke? Nak buat apa-apa ke kat kita ni? Tak nak makan pula ni. Risau pula. Maka ketika itulah malaikat ini kata, jangan risau. Maka kata apa? Jangan risau, jangan takut. La takhaf. Wa basyaruhu bighulamin alim. Maka mereka itu pun memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa kamu bakal dapat seorang anak yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat soleh. Insya-Allah kamu akan dapat anak ini. Maka isteri Nabi Ibrahim yang duduk di belakang tirai tadi tu, duduk di belakang, tepuk muka dia. Fa aqbalat ra'atahu fi sarratin, dia terkejut. Dia terkejut macam, biar betul. Maka dia kata, fasakkat wajhaha, dia tutup. Wa qalat ajuzun aqim, dia kata apa? Biar betul, orang tua yang macam saya ni, suami saya dah tua, saya ini pun dah kata mandul, dah tak boleh ada anak dah. Boleh ke dapat ni? Maka malaikat kata apa? Qala kadzaliki qala rabbuk. Begitulah kata Tuhan kamu. Kalau Tuhan kamu kata boleh, sudah pasti semuanya boleh. Punyalah Allah SWT uji Nabi Ibrahim bertahun-tahun tak dapat anak. Akhirnya disebabkan kesabaran Nabi Ibrahim, ujiannya adalah
Allah delaykan sikit dapat anak tu. Bukan sikit, lama tu. Setahun kahwin, 2 tahun kahwin, sampai umur 80 tak ada anak. Akhirnya Allah beri anak. Gembiralah kedua-duanya. Sangat-sangat orang kata apa, ujian ini menduga jiwa manusia ini. Bila dah kahwin, Allah belum beri anak. Bayangkanlah kalau kita ini pun, kalau kita dah kahwin dan Allah belum kurniakan anak, kita ni tak tahan hati kita tengok orang lain ada baby, ada anak-anak dah besar pula, kita ni tak ada anak. Allahu Akbar. Begitulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Ini poin yang Allah nak tekan kepada kita. Dalam ayat dalam surah yang lain, apa yang bila Nabi Ibrahim tanya, biar betul dapat anak ni, maka malaikat kata, janganlah kamu jadi orang yang berputus asa kepada Allah. La taqnatu, malaikat kata. Maka Nabi Ibrahim sebut, qala wa man yaqnatu min rabbih, siapa yang berputus asa dengan Tuhan dia. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim tak pernah putus asa walaupun umurnya sudah tidak layak untuk dapat anak dari segi sains. Tetapi Allah memberikan hidayah dan berikan rezeki bukan kepada capability badan, tetapi kepada kekuatan minda dan kekuatan hati yang ingin menerima rezeki Allah. Nabi Ibrahim tak pernah sekali pun sangka buruk dengan Tuhan dia. Dia sangka Tuhan dia mungkin belum bagi lagi. Maka Allah berikan anak dia pada umur dia 80 lebih tahun. Punyalah lama penantian, akhirnya Allah beri kepada Nabi Ibrahim. Begitulah ganjaran orang yang sabar. Itu baru ujian nombor berapa tu? Baru ujian nombor 4. Ada lagi ujian selepas ini yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kita tengok dalam video akan datang, dalam kisah akan datang tentang pengorbanan, dakwah dan juga ujian yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Saya Ustaz Zai, tuan-tuan dan puan, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.